Jadi saya harap semua boleh dengar suara saya dan kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Sekali kalau baca doa ni saya teringat macam mana saya kelas dulu dengan lecturer saya. Masuk kelas je memang lecturer saya suruh saya yang bacakan doa. Masa tu kelas online lah. Dalam kelas tu ada dalam ramai jugalah, satu kelas tu 57 orang dan biasanya semua hadir. Jadi teringat, terbayangkan balik selepas. Alright, so kita akan sambung dengan hukum linear, iaitu bab 7 dalam tingkatan 4. So hukum linear ni dia sebenarnya macam mana nak cakap dia bukan susah. Bab 7 pula, sorry, dia bab 6 kot. Hukum linear ni dia senang dekat bahagian soalan yang first dan dia akan jadi susah masuk kepada C. Jadi biasanya soalan ni kena skorkan bahagian atas dulu, iaitu bahagian A dengan bahagian B. So soalan ni ada 10 markah dan biasanya pelajar memang faham untuk soalan bahagian atas je. So macam mana dia orang nak faham untuk yang C? Okay, so kita akan rujuk balik dengan topik-topik kita yang sebelum ni. Kita ada belajar log, kita ada belajar ungkapan. Semua tu akan relate balik dalam soalan C. Sebagai contoh, kalau kita tengok soalan hukum linear ni, first dia dah bagi persamaan. Okey, dekat ayat yang panjang-panjang lebar macam karangan ni, okey, kamu sebenarnya dah nampak dah dia ada persamaan dia. Okey, dia ada persamaan Y sama dengan A per dengan B kuasa X. Okey, so nanti persamaan tu awak akan guna masa soalan C. Soalan A dengan B tu tak guna langsung. Sebelum ni minggu lepas kita ada buat graf, tapi kita langsung tak sentuh pasal persamaan ni. Maksudnya awak tak perlu fikir langsung. Sekarang ni awak dah kena fikir sebab awak nak plotkan nilai Y, A dan B. So sekarang kita akan tengok macam mana kita nak tarik persamaan tu. So kita ada Y sama dengan A per B kuasa X. Kita ada Y sama dengan B. Kita ada Y sama dengan A per B kuasa X. Dan sekarang ni kita tengok pula paksi dia. Okey, kita tengok paksi Y. Kita tengok paksi Y dia adalah log 10Y. So kita tahu paksi Y adalah log 10Y. Sekejap Okey, paksi Y adalah log 10Y dan paksi X yang kita guna untuk soalan 1 ni adalah X sahaja. Ini graf yang saya suruh awak semua lukis dan lakar minggu lepas. So dia adalah garis lurus macam ni sahaja. Okey. Dan kita ada dua paksi, kita ada paksi X dan Y dan ini adalah nama-nama dia. So persamaan ni langsung tak menepati bentuk YMX tambah C. Okey, kita ada belajar masa tingkatan 3 Y sama dengan MX tambah C. Y adalah Y lah, paksi Y kenalah samakan dengan log 10Y. Sekarang ni kita tengok persamaan dia langsung tak sama dengan seperti mana yang kita nak. So sekarang ni macam mana kita nak wujudkan Y ni dia menjadi log 10Y. Sebab apa kita kena jadikan dia log 10Y? Sebab sekarang paksi yang digunakan dalam graf adalah log 10Y. Sebab tu kita kena wujudkan log 10Y dekat belakang tu. Kena wujudkan. Sekarang ni ini adalah persamaan kita. Kita ada Y sama dengan A per B kuasa X. So apa yang kita nak buat sekarang adalah samakan dengan paksi, selarikan. Okey, selarikan.
So kita ada log 10y pada part CY. Okay, kita ada log. So kita wujudkan log. Okay, log ni kita munculkan. Saya letak warna merah. Okay, log 10y sama dengan log ni pun kita wujudkan pada belah kanan. Okay, yang ini kenapa nak wujudkan? Okay, orang mesti tanya, kenapa kita kena wujudkan log 10y? Sebab kita nak samakan part CY tu dengan log 10y. Kalau kita nak samakan, kita kena wujudkan log 10y lah supaya dia jadi sama. Kalau dah sama, maksudnya dia dah settle. Okey, kalau dah sama, maksudnya dia dah selesai. Dia punya persamaan tu dah ada log 10y kat situ. Memang kena samakan, wajib. Dan kat sini, untuk belah kanan, kenapa kena ada log 10y pula? Sebab sedangkan yang kita nak letak adalah pada depan y sahaja. Kenapa dekat A per B X ni kena ada log 10 juga? Okey, dalam hukum log, masa kamu belajar bab 4 tu, okey, apabila awak letak log 10y pada di depan, dia sebenarnya akan mempengaruhi nilai-nilai yang belakang. Dia macam ibarat COVID tau. Awak letak something, yang lain akan terpengaruh ataupun tersebar ataupun berjangkit. Maksudnya macam tu. Dia macam ibarat awak darabkan dengan log 10y lah. Okay, so semua yang ada dalam persamaan tu akan wujud log 10. So nanti awak just letak je. Awak letak depan, belakang kena ikut. Dia macam tu lah konsep dia. Okay, ini adalah berkenaan dengan hukum log. Okay, hukum log memang macam tu. Awak kena letak pada kedua-dua belah, kiri dan kanan. Untuk biasa dia punya tu. Nanti saya akan explain lagi. So biasanya dalam hukum log ni, dia ada rumus dia tau. Sekejap saya buka formula. Tapi saya tak nak buka formula. Saya rasa saya tulis dekat sini. A per B. Okay, sekejap log 10 A per B, kalau dia ada pecahan, okay, macam sekarang ni kan awak tengok kan, log 10 A per B kan, dia adalah pecahan. Yang belah sini dah settle, yang belah sini belum settle lagi. Maksudnya dia ada hutang dia lagi lah. So awak tengok kat sini ada log 10 A per B. Kalau pecahan dia adalah tolak, okay, pecahan dia maksudnya tolak. So log 10 A tolak dengan log 10 B. Maksudnya awak kena ingat, bahagi maksudnya tolak. Okay, ada kes yang apabila formula log ni, ini adalah formula log. Ada kes apabila dia darab, dia akan jadi tambah. Ini adalah formula 1. Formula ni awak tak payah hafal, sebab memang dah ada dekat dalam rumus nanti. Sebenarnya awak just apply sahaja. Okay, ada lagi satu kes apabila log 10 AB. Okay, log 10 AB. AB ni maksudnya darab tau. Okay, awak boleh tengok dia sebagai darab. Kenapa AB tu darab? Sebab dia rapat. Rapat maksudnya darab. Kalau macam pecahan, pecahan maksudnya bahagi. So, kalau kita tengok dekat calculator. Okay, masing-masing ada calculator kan. Okay, kita boleh tengok. Okay, kalau log, kalau bahagi tu bawah dia adalah tolak. So, darab bawah dia adalah tambah. Okay, kena ingat tu. Kalau bahagi, bawah dia adalah tolak. Sebab kan kita tengok kat sini kan, dia adalah pecahan. Pecahan maksudnya bahagi. So bila kita nak kembangkan log tu, kita akan dapat seperti log 10A tolak log 10B. Sebab bahagi bawah dia tolak. Maksudnya macam tu. Sama juga dengan kes darab. Apabila A dengan B tu kita faham dia adalah darab, jadi dia tengok bawah darab tu dia adalah tambah. Konsep dia kalau kita nak kembangkan, dia akan jadi log 10A campur log 10B. Ini maksudnya kembang. Okey, ini maksudnya kembang. Ini adalah kembangkan. Ini adalah kembangkan. So apa ni? Sekarang ni konsep dia sama je dengan soalan kita sekarang. Kita dah ada log dan kita tinggal nak kembang je. Okay, so awak nampak ni dekat sini adalah pecahan. So awak dah nampak formula nombor 1 yang kita akan guna, iaitu formula tolak. Okay, so bila kita nak guna formula tolak, so kita kembangkan di belah kanan ni. Yang belah kiri ni duduk diam, jangan usia apa-apa. So biar je log 10y. Okay, dan belah kanan ni kita akan kembangkan dia jadi log 10a tolak dengan log 10
B kuasa X. B bawa je kuasa X tu, biar je. Jangan risau. Dia tak ada apa-apa. Alright. So, ini adalah berkenaan dengan formula. Awak just follow je the formula tu. Okay, dia akan jadi tolak lah macam tu, gitu. Alright. So, yang ini, apabila awak ada aplikasikan dia punya, apa kata, bentuk log ni, kembangkan dan sebagainya. Kenapa kita perlu kembangkan? Mesti ada yang tertanya-tanya. Kenapa kita kena kembangkan? Sebab kita nak wujudkan bentuk YMX tambah C ni. Okey, kita nak bentukkan YMX tambah C. Tapi mengikut part C tu sendiri. Alright. So, kalau awak tengok di sini, Y duduk di depan. Okey, Y duduk di depan. Maksudnya log 10Y duduk di depan. Awak dah tengok dia dah siap dah. Dah selesai. Okey, log 10Y dan log 10Y. Sama. Cantik dah. Alright. So, Y dah siap, letak tanda right. Okey, maksudnya dia dah settle. Dan sekarang ni, kita nak X tu duduk tengah. Bersama dengan kecerunan. Okey, X tu akan duduk di tengah. Sekarang ni awak nampak X tu berada dekat awan. Kita tak nak X tu berada dekat awan. Kita nak dia berada di darat. Okey, kita nak dia berada di darat. So, dia kena, apa orang kata? Mendarat. Okey, dia kena mendarat di depan. So, hukum log ni sebenarnya senang je. Kalau awak tengok macam ada B kuasa something. Okey, contohnya X kan. B kuasa X kan. Dan dia ada petua log dekat depan ni. Awak just letak dia di depan sahaja. Kuasa tu akan jadi darab je sebenarnya. So, dia sangat senang sebab bawa turun sahaja. Dia akan jadi macam ni lah. Log 10A tolak dengan X. Okay, X sudah mendarat dan dia tinggal log 10B. Sekarang ni, dah cantik dah. X dah, duduk di darat. Dah sama dah. Cuma sekarang ni kita nak susun kasih jadilah. Dia, orang kata, di tengah-tengah dan belah kanan sikit. Macam tu. So, sekarang ni awak kena faham, X mesti duduk di belah kanan dan log B ni mesti duduk sebelah kiri. So, just tukar tempat dia sahaja. Sebab, kita faham, log B ni adalah kecerunan iaitu M. Dan X ni duduk sebelah kecerunan. Dia duduk sebelah, kawan baik kan? Duduk sebelah. Mestilah awak nak duduk sebelah kawan baik awak kan? So, tengok siapa kawan baik X tu. Kawan baik X adalah log 10B. Jadi, log 10B ni adalah M. So, biar M tu duduk sebelah tanda sama ni. Okey, awak akan tulis sebagai... Sekejap, ada yang bermasuk. So, awak akan just pindah je. Gerak-gerakkan dia je. Negatif log 10B. Okey, negatif log 10B. Sebab apa log negatif, awak bawa sekali negatif ni duduk depan. Dan log 10B ni adalah M. Okey, just letak M sahaja. Kemudian X ni awak letak di sebelah kanan. Okey, sekarang ni awak dah nampak dah, sikit awak nampak bentuk dia dah tetap di sini. M dengan X dekat tengah-tengah. Maksudnya macam tu. Kemudian log 10 ini siapa? Siapa dia? Dia tak ada sesiapa. Dia adalah nothing. So nothing ni adalah C. C adalah tak ada apa-apa huruf. Maksudnya Y tak ada, X tak ada, dia hanyalah alone. Okey. So inilah alone. Log 10A ni adalah alone. So biar dia duduk belah hujung sekali. Kesian dia kena pinggirkan. Okey. So log 10A ni adalah C. So awak dah susun cantik. Log 10Y sama dengan negatif log 10B X. X ni adalah X lah. Log 10B ni adalah kecerunan. Dan log 10A ni adalah C, iaitu pintasan Y. So, semua ni awak dah siap, siap dan siap. Dan kedudukan semua dah menepati seperti YMX tambah C. Cuma, apa orang kata? Ungkapan dia nampak pelik sikit. Yelah, sebab kita punya graf pun pelik kan. Graf kita adalah berdasarkan part C log 10Y. Bukannya part C yang comel-comel dulu. Dulu kan part C Y sahaja. Sekarang dah tak comel dah, dia dah membesar jadi log 10Y. So, dia dah jadi beza sikit. Tapi, hukum dia sama. So, ini adalah persamaan yang awak akan guna pada soalan C. Agak confused dan complicated. Sebab benda ni memang awak kena fikir sendiri. Dia tak ada dalam apa-apa rujukan. Dia sekali kebat keluar, awak dah kena terus buat lah. Apa kaedah yang awak nak kena guna?
tak semestinya soalan ni berkaitan dengan log sahaja. Dia boleh berkait dengan ungkapan biasa, boleh melibatkan pecahan. Okey, so hati-hatilah nak ungkapkan soalan ni. So hari ni saya nak ajar awak cara nak mengungkapkan persamaan dia sahaja. Alright. So ini adalah persamaan yang kita dapat. Persamaan untuk soalan C. Okey, jap sini azan. So awak boleh try salin, dan nanti kita akan sambung lagi pada 8.50 nanti. Alright, so kita sambung lagi. Okay, so hukum log ni dia tak adalah spesifik sangat macam yang kamu belajar dekat bab 4 tu. Sebab kalau saya katakan yang hukum linear ni, log dalam hukum linear ni lagi senang daripada log yang ada pada dalam bab 4. So sebab tu saya terus ajar kepada log yang ini. Dan yang ini hanya menggunakan sedikit sahaja formula. Mungkin dua sahajalah. Ni je. Dia tak banyak. Tapi kalau kamu belajar bab 4 tu, dia ada 4 ke 5 formula macam tu. Dan sangat banyak. Okay, so yang ini awak try dulu.
merangkap pun tak apa, saya tak kisah, sebab memang benda ni kena slow-slow, sebab awak pun baru belajar kan. So, apa yang awak kena faham adalah awak kena samakan paksi sahaja. Adakah paksi Y, ni adalah paksi Y adakah paksi Y menepati log 10 tu? Okey. Ya, paksi Y ni menepati log 10. So, awak kena tengok balik paksi Y tadi dekat dalam graf. Dia menggunakan log 10Y. Jadi, apa ni? Pastikan persamaan Y MX tambah C tu dia ada log 10Y dekat depan. Dan dia tak ada apa-apa langsung lepas tu. Tak ada nombor, tak ada apa huruf lain yang tak ada kena-mengena. Contoh kan, kalau adalah wujud kan, log 10 XY contoh. Log 10 XY. Ni contoh satu yang awak boleh katakan dia salah sebab dia tidak menepati graf tu. Okey, awak tengok dia ada Y kat depan dan dia ada log 10, tapi dia ada huruf X yang sesat. Dan di sini dia tak sama macam paksi yang ada dekat dalam graf. So awak kena buang X tu. Jadi apa cadangan awak? Apa yang awak boleh fikir untuk buang X tu? Kalau saya just buat per X saja, sebab bila kita buat per X kita boleh potong. Tapi ini adalah cara saya. So nanti soalan macam ni saya akan explain lagi. Saya akan bagi banyak contoh yang berkaitan dengan soalan ni. Okay, so awak tak perlu risau. Sekarang ni dia bagi yang senang je. Dia bagi yang directly apa orang kata? Directly terus sama. Dan untuk yang X ni mungkin awak keliru. Kita ada negatif log 10B, ada huruf B ni. Tapi sebenarnya awak kena ingat X ni dia adalah X tunggal. Maksudnya dia adalah asing daripada log 10B ni. Okey. Sebab tadi kita bawa turun daripada atas. So sebenarnya kita bawa turun X sahaja. Dan X tu adalah X tunggal. Bukannya dia ada kawan pun. Okay, so X ni dia just alone masa tu. Dia dekat atas langit. So bawa turun. So X ni asalnya dia duduk depan macam dalam ni. Okay, so bila dia duduk depan dan dia tengok, oh sebelah saya ada kawan. So saya punya kawan adalah M. Okay, so M ni sebenarnya kita dah catat siap-siap dah. Dia adalah negatif log 10B. So negatif log 10B ni adalah kawan baru bagi X. So X ni dia tetap X dan dia ada kawan dia adalah log 10B. So kena ingat tu, dia adalah asing. Apabila awak buat catatan yang warna hijau ni, awak boleh nampak dan identify siapa paksi Y, siapa paksi X. Kat situlah menunjukkan yang awak takkan cuai. Kalau yang ini tak ada markah. Okey, ini tak ada markah, tapi kalau awak just conteng sahaja untuk elak cuai boleh. Saya rasa lagi senang lah. Okey, so kena buat lah. Y tu cantik tak? Jadi tak 10, log 10 tu. Okey, sekejap saya lupa nak letak Y. So paksi Y akan guna log 10Y. Kecerunan akan guna negatif log 10B. X akan guna X sahaja. Dan C akan guna log 10A. So ini adalah ciri-ciri yang baru. Sekarang ni ini tajuk persamaan linear yang sangat ekstrim. Okay, ekstrim. Saya cakap ekstrim tu pasal susah lah. Okay, so itu sebelum saya pergi kepada plotting yang seterusnya. Saya tak nak go through kepada C1, 2, 3 ni sebab nanti kamu confused. So saya nak kamu asah balik pemikiran kamu untuk buat persamaan daripada yang macam ni. Okay, so kita pergi go through kepada soalan 2. Okay, kita go through kepada soalan 2. Kita ambil persamaan dia. Okay ni, soalan 2. Kita ambil persamaan dia. Dia adalah Y sama dengan AX kuasa B. Y sama dengan AX kuasa B. Betul tak? Betul lah. Okay, maaf saya tukar kat sini. Ini bukan P, ni adalah Y. Okay, ni adalah Y dan ni adalah X. Okay, gambar ni saya just ambil daripada buku je, tapi saya ubah soalan dia sebenarnya. Okay, saya ubah sikit. Alright. So tengok paksi Y sekarang ni sama macam tadi. Dia gunakan log 10Y. Dan sekarang paksi X digunakan log 10X. So nanti masa catatan tu, pastikan dia ada Y, dia ada M, dia ada X, dia ada C. Okay, pastikan dia sama seperti dalam soalan minta. Okay, tapi awak tak tahu lagi jawapan dia apa. Awak tak tahu lagi. First, awak tak tahu lagi.
Adakah dia menjadi? So kita buat sama-sama. Sekarang ni awak nampak je soalan ni dalam graf dia ada perkataan log. Senang je, saya dah ajar dah tadi. Wujudkan log pada kedua-dua belah, kiri dan kanan. Okay, first wujudkan log. Wujudkan log pada kedua-dua belah. Kedua-dua belah persamaan. Alright. So kita wujudkan kita try letak log 10. Okay, kita letak log 10. Letak je. Okay, letak kat kiri, letak kat kanan. Lepas tu kita salinlah balik. Y sama dengan sekejap okay, sini. Dia duduk depan lah. Log 10 AX kuasa B. Buat pelan-pelan. So maksudnya first step ni wujudkan log dulu, kiri dan kanan. Lepas tu nak buat apa? Adakah paksi Y dah menepati syarat dia? Ya. Okay, tengok kat sini. Paksi dia adalah log 10Y. So dia sama, sangat sebiji. Okay, sama. So kita tanda right. So bila dah selesai, kita tulis kat sini. Kita dah dapat Y log 10Y. Okay, dah settle. So ada lagi 3 yang nak kena selesaikan. Ada M, ada X, ada C. So ini yang melibatkan belah kanan sahaja. So belah kiri tak payah usik. Okay. So apa yang saya ajar awak tadi, sebelum kita belajar dua formula tu, kita ada lagi satu formula yang yang tak ada dalam rumus. Yang itu saya tak nak tulis lah, saya nak awak hafal. Okay, kalau ada macam something kat kerajaan langit, kerajaan langit pula. Kalau ada something yang ada dekat atas langit, langit ni langit atas, dan sini darat. Nanti saya akan cerita pasal tanah. Ni tanah. Tanah ni yang kecil tu lah, yang 10 tu. So dia ada 3 konsep. Dia ada langit, darat, tanah. Macam tu. So awak tengok ada langit ni, kita boleh bawa turun. Bawa turun dia ke darat. Okay, langit, bawa ke darat, bawa ke dalam tanah. Dalam tanah. Tapi saya panggil apa dulu? Saya panggil dia kubur. Tak silap saya panggil dia kubur. Macam tu lah. Okay, saya tak panggil tanah, saya panggil dalam tanah ataupun kubur. Dulu saya dah ajar student saya macam tu, dia ingat sampai habis SPM. Memang dia dapat skor jawab soalan hukum linear ni. Okey. Lepas tu saya letaklah B tu dekat darat. Okey, saya letak depan. Okey. Sebelum tu saya lupa nak kembangkan. Kita tak kembangkan lagi pun. Saya lupa nak guna kembangkan. Sekejap formula tu saya kena bawa tarik. Formula log. Untuk tu awak mesti confused kan macam saya. Kita nak kena kembangkan dulu ke nak kena bawa turun dulu X? Okey, yang priority adalah kembangkan dulu. Yang keutamaan dia lah. Kita kena kembangkan dulu baru boleh bawa turun dia. So ni saya tak sini lah. Okey. Bawalah. Sekejap. Okay. So kita nak gunakan rumus yang keberapa pula? Kita ada 1 dan 2. Kalau sekarang ni awak nampak AX tu adalah darab. Dia seperti yang bawah ni. Dia macam AB dia darab, dia duduk rapat kan. So awak dah nampak dia tak ada pecahan. So automatik dia darab. Dan kita akan kembangkan dia jadi tambah. Okay, kita akan kembangkan dia jadi tambah. So log 10. Okay, A kat depan kan. So letak A dulu. Tambah. Lepas tu letak log 10. Lepas tu X. Okay, X kuasa B. Macam ni. Baru awak boleh bawa turun. Okay, baru awak boleh bawa turun. Dan dia akan jadi log 10. Silap. Log 10 A tambah. Okay, B bawa turun letak depan. B log 10 X.
Okey, B bawa turun. Bawa turun letak depan dulu. Lepas tu tulis log 10x. Okey. So bila awak dah selesai bawa turun B, awak nak susun dia macam M duduk sebelah tanda sama. Mana persamaan dia tadi? YMX tambah C. Oh, tak ada. Tak apalah, saya tulis balik. Okey, awak dah susun macam ni. So awak nak jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Okey, X mesti duduk tengah-tengah. Okey, dan dia tak boleh duduk dekat M. Dia kena duduk belakangan M. So nanti awak pindahkan je dua ni. Awak just tukar je. Tukar apa orang kata? Tukar tempat. Okey, so tukar tempat, dia akan jadi B log 10x tambah log 10a. Okey, ini sekejap saya copy je lah ini. Alright. So bila awak tengok, okey, bila awak tengok, awak dah susunkan X tu di tengah-tengah, dan yang tak ada apa-apa yang single tu duduk belakangan hujung, dia diabaikan. So biar. So tengok balik, adakah X ni menepati seperti part C tadi? Adakah X tu menjadi log 10x? Adakah dia menjadi? Adakah dia menjadi? Dia duduk dekat tengah-tengah. Okey, awak tengok di sini ada log 10x. Dia menjadi? Ya, dia menjadi. Okey, dia menjadi log 10x. So log 10x tu mewakili x. Okey, dia boleh terus tarik. Dia terus tarik log 10 ni. Sebab kita nak terus sekali jalan dia jadi sama paksi dengan x. Macam tadi, dia tak payah tarik dengan log 10 sebab yang tadi tu paksi dia hanyalah x sahaja. So kenapa dia nak tarik kawan dia kan? So biarlah dia seorang je. Kenapa dia nak tarik B? Tak payah. Dia hanyalah x. Tapi kes yang macam yang soalan 2 pula, untuk dia samakan seperti dalam paksi tadi, paksi x tu, dia kena tarik dengan sampai mana yang dia boleh jadi sama. So macam ni, yang boleh jadi sama adalah log 10x kat sini. So awak tarik je log 10x ni. So tinggal apa? Tinggal B sahaja, kesian B tu. Okey. So nanti awak tulis kat sini. Okey, x ni kita dah tarik dia sebagai log 10x. Okey, dah cantik lah, ngam soy. M ni apa? M ni adalah B sahaja. M tu adalah B sahaja. Dan C yang alone ni yang tinggal ni. C tu yang diabaikan, iaitu log 10A. Okey. So yang ini maksudnya awak dah selesai 4 ciri ni. 4 persamaan ni. 4 persamaan pula, 4 ungkapan tu. Itulah caranya dalam hukum linear ni, awak kena bentukkan persamaan. Memang first susah. Yang ni kena banyak kali praktis. Sebab saya ajar tingkatan 5 pun dia orang masih blur lagi. Padahal dia orang dah belajar tajuk ni masa dia orang tingkatan 4, tapi dia orang masih blur lagi sebab jarang buat. Itu kesnya, sebab jarang buat. Benda ni kena buat banyak kali. Kalau awak tak buat, memang awak tak akan macam orang kata, takkan mahir lah. Ibarat seperti memasak, kita nak memasak sekali je mesti tak sedap. Kalau masak sekali terus sedap tu, itu gifted lah. Tapi kalau masak sekali and then masak lagi, lama-lama masakan tu akan jadi lebih sedap. So macam tu lah ibaratnya proses macam buat latihan ni. Okay. So awak kena praktikkan soalan ni. Sebab soalan ni 10 markah tau. Dan benda ni awak tak boleh elak. Memang wajib jawab dalam kertas 2. Dia tak boleh lari. Dia akan sentiasa always setiap masa keluar. Okay, jangan lari daripada soalan ni. Okay, so ini adalah soalan 2 punya persamaan. Untuk cari nilai tu nanti saya akan explain. Hanya kita belajar cari persamaan dulu. Nanti 9 suku macam tu nanti kita sambung untuk cari plot-plot dia. Okay, so ini adalah dia punya cara dia. Harap semua jelas lah gerak-gerak. Samakan dia dengan YMX C. Saya tahu awak keliru sebab saya first belajar pun keliru. Tapi biasakan dulu. Alright. Okay, so kita tengok pula pada soalan 3.
Soalan 3 ni jangan risau. Yang ni dia tak guna log. Awak tengok je pasti Y dia, oh selamat, tak ada perkataan log. So mata pun okey lah sikit, sihat lah sikit kan. Tapi aduh, kenapa dia guna pecahan pula? Ni mesti susah ni. So kita tengok macam mana nak adakan dia punya pecahan ni. So apakah persamaan yang diberi dalam soalan? Kita tengok soalan 3. Dia bagi macam ni. HX sama dengan KY tambah XY. Ini adalah ungkapan biasa. HX sama dengan KY tambah XY. Ini awak boleh abaikan log tu. Awak boleh guna cara biasa pula. Okey, macam mana kita nak pastikan bentuk dia menepati Y sama dengan MX tambah C? Okey, macam mana nak samakan? So, Y kena duduk depan. So, siapa yang kita boleh bawa dia naik depan? Kita boleh bawa dia duduk depan. Kita boleh bawa XY. Kita boleh bawa XY ni. Ataupun kita pindahkan KY pun boleh. Tapi mana-mana pun saya okey je. So, saya lah, kalau nak memudahkan, kita nak Y tu, kita utamakan Y dulu Kita utamakan Y dulu. So, kita nak biar Y tu duduk depan dan dia seorang-seorang. So, awak boleh tengok di sini, ni adalah XY. Saya nak XY. Okay, saya nak XY duduk depan. So, saya pindahkan dia ke kiri. So, dia jadi negatif XY. Ataupun saya just pindahkan KY ni duduk ke belakang. Dia akan jadi tolak lah. So, dia akan jadi HX tolak KY sama dengan XY. Ni lagi senang kot. Sebab saya nak biarkan Y tu duduk sorang-sorang. Saya tak kisahlah persamaan dia belah kanan ke persamaan dia belah kiri ke, sama je. Sebab nanti saya akan apa orang kata, tukar tempat. Okay, tukar tempat sahaja. So, nanti dia akan jadi XY sama dengan HX tolak KY. Sama je. Sebab saya nak memudahkan awak, jadi saya tak nak confuse dengan nombor simbol negatif lah. So, biar macam tu. Okay. So, nanti pastikan Y tu duduk depan. Tapi, cikgu, sekarang ni ada 2 Y. Mana satu yang saya nak ambil? Saya nak ambil K ke saya nak ambil X? Ambil yang seloknya yang senang. Contohnya yang ada X. Sebab nanti kita akan buat eksperimen sikit kat X ni. Kesian X jadi uji kaji kan. So, kalau macam awak tengok ada KY, ada XY ni. Nak mana satu bawa ni? Saya confuse lah. Bawa yang ada X. Okay, bawa yang ada X. Okay, bawa je yang ada X. Kalau tak ada lagi bagus, lagi senang. Okay, so biar je dia seorang. Adakah XY ni menepati paksi Y? Tidak. Dia tidak menepati XY. Okay. Sekarang ni, tengok lagi. Sekejap. Alright. So, tengok dekat sini dia ada per Y. Jadi, kita cuba imaginekan. Kita nak letak Y tu kat bawah. Okay, kita nak letak Y tu kat bawah. So, kita kena wujudkan per Y. Sebab kita nak pastikan bawah dia ada Y. Kita tak boleh katakan apa ni, Y tu dekat atas. Okay, sebab atas ni nombor dia nombor 1. Y dia berada kat mana? Y dia berada dekat bawah. So, awak nak pastikan Y tu duduk di bawah. Awak kena wujudkan per Y. Macam mana nak wujudkan per Y ni? Senang je. Cerita dia adalah awak ambil pensel lah, atau pen warna lain, and then awak just letak je per Y pada semua. Semua. Letak je semua. Sebab apabila kita wujudkan sesuatu, macam tadi kan kita wujudkan log kan, sama je. Kita letak pada kiri dan kanan. Sekarang ni kita nak wujudkan per Y. Bila kita nak wujudkan sesuatu, semua kena letak. Semua kena bagilah. Takkanlah kita nak bagi seorang je, kedekut sangat. So, kita bagi semua orang. Kasih sama rata. Okay, letak je semua. So, apa lepas tu awak nak buat? Awak suka main potong-potong, yang main bingo kan? So, awak potong mana yang sama. Okay, ada je huruf Y di atas, awak potong dengan yang bawah. Okay, tapi HX per Y ni tak ada. HX per Y ni tak ada. So, awak boleh just potong Y yang belakang ni. Okay.
Awak boleh potong Y yang belakang tu, dia akan jadi, apa yang tinggal lah, dia akan jadi X sama dengan HX per Y tolak K sahaja. Macam tu lah. Sebab mana awak dah potong tu, dia tinggal apa-apa, dia tak tinggal apa-apa dah, dia habis gitu je lah. Tapi kalau macam tadi pun boleh je. Kalau awak tak nak pindah kan, awak just terus letak per Y pun boleh je. Contohnya macam tadi punya persamaan HX sama dengan KY tambah XY ni, kalau awak tak pindah-pindah pun tak apa, awak just terus je letak per Y pun boleh je. Saya tak cakap salah pun. Okey, awak just letak per Y, awak akan dapat terus jawapan. Awak boleh dapat potong Y, potong Y, potong Y, potong Y. So dia akan jadi cantik lah. Dia akan jadi HX per Y sama dengan K tambah X. Macam tu lah, gitu. Gitu cerita dia. So sebenarnya benda ni sama je. Benda ni dengan ni sama je. Cuma dia nak pusing-pusing tu nanti makin awak confused kan. So saya nak memudahkan, saya ambil yang lebih ringkas lah. So awak ambil yang ni, awak salin yang ni je. Okay. Awak salin yang ni je. Okay. Kita nak samakan persamaan ni memang confused tau. Sebab tu kena buat latihan. Nanti saya bagi lagi latihan yang macam ni, tapi bukan hari ni lah. Sebelum exam. Sebelum saya bagi exam kat korang, nanti saya akan bagi banyak latihan macam ni. Tak banyak lah, dalam 2-3 soalan macam tu. Hanya membentuk persamaan dia sahaja. Okay, so bila awak dah selesaikan jadi HX per Y ni, apa yang awak nak kena buat? Adakah bentuk dia dah menepati paksi Y? Okey, ya, dia dah menepati, dia ada per Y kat situ. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita tak nak ada apa-apa pun kat atas. Kita tak nak ada something kat atas. Sekarang ni ada something kat atas, ada huruf HX. Kita ada huruf HX kat situ. Okey, kita ada huruf HX. So apa nak buat? Kita akan pindahkan dia. Kita akan pindahkan dia ke belakang. So, kena ingat apabila dia HX per Y, sekejap apabila dia HX per Y, kita kena faham dia adalah 1 per Y kali HX. Kenapa pula? Kenapa dia jadi macam ni? Okey, ini adalah konsep bukan ungkapan, ini adalah konsep pecahan yang awak belajar masa form 2. Okey, tingkatan 2. Tapi saya bagi lagi mudah lah. Okey, saya bagi lagi mudah apabila Okey, ni senang sikit lah. Mungkin bagi awak nampak senang. 5 per X 5 per X ni sebenarnya sama seperti 1 per X kali 5. Okey, sebenarnya kita keluarkan nombor atas ni, kita letak tepi je. Letak tepi, jangan letak bawah, letak tepi je. Maksudnya macam tu. Ataupun mungkin bagi awak nampak susah, saya nak senangkan lagi, saya letak pecahan biasa. 2 per 5. Contoh, 2 per 5 sebenarnya sama je dengan 1 per 5 kali 2. Kenapa pula? Tak percaya. Okey, tak percaya, kita tengok, tekan kalkulator Okey, 2 per 5 jawapan dia berapa? 2 per 5 jawapan dia adalah 0.4 ataupun 2 per 5 lah. Tapi kalau 1 per 5 kali 2, 1 per 5 kali 2, apa jawapan dia? Sama, 2 per 5. Nampak tak logiknya kat situ? Maksudnya, konsep dia kat sini adalah apa benda yang berada dekat atas, kita bawa tolak tepi je. Okey, kita bawa tolak tepi dan dia akan automatik jadi darab. Okey, so ini awak kena faham apa orang kata matematik punya pecahan. Ini form 2 awak dah belajar. So nanti sekarang ni adalah konsep dia adalah awak kena just letak tepi je. 1 per Y letak tepi HX. Macam tu. Sama dengan K campur X. Okay, dia memang agak susah first, jangan risau. Saya faham. So sekarang ni apa awak nak buat? Adakah 1 per Y ni dah menepati apa orang kata? Paksi dia? Ya, dia dah menepati, dah sama sebiji dah 1 per Y. So nanti awak pindahkan HX ni ke belakang sebab kita nak bentukkan YMX tambah C. Tak perlu ada apa-apa huruf. So nanti awak pindahkan jadi bahagilah
dia akan jadi bahagi, dia akan jadi 1 per Y sama dengan K per HX tambah X per HX. Okay, so ini adalah apa yang saya nak bagi tahu ke awak. So apa nak buat lepas tu? Adakah boleh diterima jawapan ni? Awak suka main potong-potong tak? Kalau awak suka, so boleh tengok kat sini. Okay, so kat sini adalah 1 per Y sama dengan, okey, yang ini pun sebenarnya awak boleh keluarkan X ni duduk tepi. Okey, X ni kan kat bawah kan, awak boleh letak dia di tepi. Tapi bawah ni, bila awak bawa tolak tepi, dia akan jadi bawah juga. Contoh K per H, awak tak boleh bawa tepi X tu, dia akan jadi X macam ni. No, salah. X ni dia akan duduk tepi, tapi dia duduk bawah. Dia duduk bawah macam ni. Okey, dia duduk bawah. Tapi siapa yang duduk atas? Siapa? Yang tak ada nombor adalah nombor 1. Maksudnya, something yang tak ditulis tu, kita just letak 1 je. Okey, di sini macam ni lah. 1 per X. So, sebenarnya, dia adalah K per H kali dengan 1 per X. Okey, kalau awak rasa susah juga nak faham, saya bagi konsep yang paling senang juga. Contoh dia macam 2 per 3S lah kot. 2 per 3. Tak nak. Ni nanti susah. Saya bagi awak 2 per 3 kali dengan 1 per 2. Gitu. Okey. So, tengok kat sini dia akan jadi tak nak saya nak letak sini 3. Macam tu. So, nanti dia jadi 2 per 9. Okey, ni konsep ni awak faham. Awak faham sebab awak nampak kalau 2 per 3 darab dengan 1 per 3, jawapan dia akan jadi 2 per 9. Tapi awak tak persoalkan kenapa jawapan dia jadi 2 per 9. Sebab bawah dia ni 3 dengan 3 dia akan darab. Okey, bawah darab dengan bawah, atas darab dengan atas. Okey, sama konsep dengan yang persamaan ni. Bawah akan darab dengan bawah, atas akan darab dengan atas. So, kalau saya darabkan balik, K darab dengan 1. K darab dengan 1, kita akan dapat K. H darab dengan S akan dapat berapa? Kita akan dapat HX. Sebenarnya sama je. Kalau kita kembangkan dia, dia jadi K per H sama dengan 1 per X. Itu maksud dia. Sama je. Jadi, kalau kita darabkan balik, kita akan dapat jawapan yang sama. Sebab tu, yang ini, awak kena banyak explore benda ni yang melibatkan pecahan. Ini bagus sebab kalau awak belajar macam mana nak ungkapkan pecahan, awak akan faham macam mana awak nak buat tajuk fungsi bab 1. Sebab bab 1 ada melibatkan banyak pecahan. Kalau tak percaya, awak try lah buat latihan. Memang banyak pecahan. Okey, bab 1 dan bab 2 matematik. Asas nombor. Alright, so yang itu sahaja. Memang confuse banyak benda awak belajar hari ni. Alright, so itulah konsep pecahan. Konsep pecahan dia jadi macam tu. K per H dan 1 per X. Okay, sama juga dengan sebelah dia. X per H darab dengan 1 per X. Macam itulah. Sekejap. Yang ni boleh potong tak? HS 1 HS. So, saya tak boleh potong ni. So, biar je. Sekejap, boleh potong kot. Sekejap, saya tengok balik jawapan. Boleh potong tak? Nombor 3. HX per X. KY tambah Y per X. H per Y, K per X tambah 1. K per H, Y per H, 1 per Y. Okay, ni dah betul. Mana tadi? Okay, yang belakangan ni saya ada tersilap ke? Dia jawab 1 per H. Betul lah? Boleh potong. So, maksudnya kaedah ni lagi senang kot daripada kaedah jawapan ni macam complicated je. Saya pun tak faham apa yang saya buat jawapan ni. Okay, so boleh potong lah, boleh potong. So, nanti bila potong kan, takkanlah awak nak tulis
1 per Y. Kini sedang balik sama dengan K per H 1 per X. Okay, lepas tu tambah. Takkan awak nak tulis per H je. Takkan atas ni awak tak tulis apa-apa kan. Takkan awak nak tulis kosong pula. Salah lah, mana boleh kosong. Awak kena tulis something yang menyorok. Siapa yang suka menyorok? Nombor 1 yang suka menyorok. So ini adalah dia punya persamaan. Okay, sekarang awak kena kenal pasti. Adakah paksi Y sama dengan MX tambah C dia menepati? Okay, Y paksi dia adalah 1 per Y. X paksi dia adalah 1 per X. So kita tengok balik. Okay, Y adalah 1 per Y. X adalah 1 per X. So dia menepati. So this is persamaan dia. Memang susah. Okay, so try dulu. Okay, untuk persamaan ni, saya harap awak tak payah pening sangat. So dalam masa ni saya nak awak ambil masa dulu, rehat dalam seminit 2 minit, dan kita akan sambung macam mana nak cari nilai jawapan dalam soalan graf. Alright, so kita rehat dulu, lihat dulu. Okay, awak nak salin ni, salin ni. 9, 2, 3 kita sambung. Alright, so kita sambung. So kena ingat ya, admat ni dia senang dekat bahagian C je. Masuk bahagian B yang hukum linear ni je, petak kepala. Tapi kalau saya buat juga sebab bagi saya okey lah. Kalau buat latihan banyak, insyaAllah okey. Alright, so kita tengok yang tadi soalan 1. So kita dah dapatkan persamaan dia, iaitu YMX tambah C. Okay, kita dah dapatkan dia, kita nak cari pula nilai dia. Yang ni senang. Nak cari nilai ni senang. Nak buat persamaan je susah. Nak buat persamaan tu kalau awak salah, habislah. Okay, so kita tengok. 1. Berdasarkan graf awak lukis tu, awak lukis lah, bukan saya. So kita cari pula nilai Y apabila X sama dengan 10. Okay, ni senang. Apabila X 10, awak baca je X tu 10. So awak dah nampak dalam graf ni, dia dah tarik 10. Okay, dia tarik 10, and then dia langgar graf. Dia jalan. Boom, langgar. So bila dia langgar, dia akan tengok manakah kes kejadian tu. Dia tengok, cek. Dia akan tengok kat sini. Dia kira lah berapa nilai dia. Okay, berapakah nilai pada paksi Y. Tapi awak kena ingat, ini paksi siapa? Ini adalah bos, log 10Y. Bukan Y bukan Y. Dia adalah log 10Y. So nanti, cara awak nak menulis, awak kena buat macam ni. C1. Okay, baru masuk soalan. Aduh, nak buat persamaan punya dah lama. Baru nak masuk soalan. Apabila X 10, okay, jika X sama dengan 10, okay, so maka log 10Y ni, log 10Y sama dengan, dalam graf tadi dia tunjukkan berapa nilai dia. Awak kena kira kat sini berapa dia. Saya tak nampak 2 kotak atas. Kalau awak punya berapa? 0.2, 0.22, 24, 26, 28, 32, 34, 36. Okay, negatif 0.36. Okay, so negatif 0.36 gitulah. Tapi soalan dia tanya nilai Y. Dia tak tanya log 10Y. Macam mana awak nak hasilkan jawapan ni? Yang ini awak kena tengok Yang ni senang je. Awak perlu tak log? Saya tanya awak perlu tak log 10 ni? Kalau kita nak Y. Nak Y je. Kita tak memerlukan log 10. No, we don't need this.
Kita tak perlukan dia. So macam mana kita nak potong? Okey, potong je lah. Okey, saya dah potong kan? Dah. Tapi awak kena ingat, apabila kita nak hilangkan log 10 ni kan, dia macam ibarat virus tau. Virus, dia dekat tanah tau. Dia dekat dalam tanah. Okey, dia dalam tanah. Dia gali, dia cari tuan baru. Sebab tuan dia dah kena potong, dah meninggal dunia. So dia pergi dekat sebelah, dia lalu palang tu, dia akan pergi ke sebelah. And then negatif 0.36 ni terkejut. Okey, dia terkejut sebab 10 ni datang daripada kubur. So apa jadi pada negatif 0.36 ni? Okey, 10 ni daripada tanah, dia akan jadi zombie. Okey, dia berada di darat, zombie darat. So apa jadi dekat negatif 0.36? Dia terkejut, dia terbang melayang. So dia punya terkejut dia sampai dia terlompat. Okey, so dia akan berada di atas. Dia maksudnya dia tukar tempat sahaja. So sekarang ni Y awak adalah 10 kuasa negatif 0.36. Macam mana nak tekan kalkulator? Okey, macam mana kita nak tekan kalkulator? Kita tekan je lah Y pula. Tekanlah 10. Kuasa tu kan, kalau awak nak tekan kuasa dekat kalkulator, awak tengok sebelah log ni ada macam tanduk tanduk segitiga ni, yang ada perkataan hex tu. Kita tekan. So nampak tak? Dia punya ni. Lepas tu awak tekan je negatif 0.36. Sebenarnya benda ni function dia sebenarnya ada kuasa juga sebenarnya. 10 kuasa apa? Macam tu. So dia boleh gunakan simbol ni sebagai kuasa sebenarnya. Alright, so awak tekan je sama dengan, dan awak dapat jawapan 0.44. Simple kan? Y sama dengan 0.44. Hashtag 2 markah. Betul. Alright, so itu sahaja cara nak mencari nilai. Asalkan awak kena faham lah. Kalau soalan dia tanya pasal log, memang susah lah bagi awak kan. Okay, so ingat kalau log ni awak tak nak log, awak buang je log. Buang je log. Tapi 10 ni syarat dia akan pindah cari tuan baru. Okay, dan tuan dia terkejut sampai terlompat. So nombor 10 ni dia akan duduk di darat dan tuan dia akan berada di langit. Maksudnya macam tu. Dan akhirnya awak dapat 0.44. Saya dah check jawapan saya sekejap. Satu. Mana tak jawapan saya? Tak jumpa. Oh, ni nota je. Nombor 1 0.44. Ni 0.44. Settle. Alright, so itulah cara dia. Okay. Soalan kedua. Dia suruh cari nilai A. Dia suruh cari nilai A. Awak tengok balik persamaan yang awak ada tadi. Log 10Y sama dengan bla 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 bla. And then awak cari manakah A. A berada pada C. A berada pada C. Kita belajar Y sama dengan MX tambah C. C tu siapa? Kalau belajar matematik form 3 kita belajar C adalah pintasan Y kan saya dah cakap. Awak dah cari jawapan tu pada minggu lepas dah. Pintasan Y tu kan dah tekan kalkulator. Ingat lagi tekan kalkulator macam mana? Masih ada yang lupa. Sekejap So cara nak tekan kalkulator tu adalah, awak tengok dekat sini. Kotak awak yang awak lukis sebelum awak lukis graf tu kan awak ada plot kan. So ini awak tekan mod SD. Double dua kali mod 2 kali SD. Okay. And then awak tekan nombor yang ada dekat X ni. Sebab kita ada paksi X. So kita tekan 3 and then tekan koma. Koma lepas tu log 10Y dia adalah 0.44. Okay. Lepas tu tekan M+. M+ ni untuk save. Alamak, saya lupa nak pergi tekan mod SD. Silap, mod SD pula. Mod reg bukan SD tu untuk statistik. Mod reg 2 ni, silap. Mod tekan 2 kali. Mod reg lin. Baru betul. Baru tekan balik tadi 3,0.44. Tu M+.
Baru betul baru dapat. Okey, lepas tu saya kan jawab ambil semua kotak kan. Tapi sebenarnya boleh je kalau tak nak ambil semua. Saya ambil nombor depan dan nombor belakang sahaja. So, nombor belakang adalah 13, negatif 0.7 M plus. And then 2 sahaja. 2 je kotak saya ambil. Boleh je. Tak cari kita tengok Shift 2 kanan-kanan. A adalah pintasan Y. Ingat A adalah pintasan Y. Ni. Pilih A untuk pintasan Y. So 1 sama dengan 0.78. So pintasan Y kita dah dapat dah sebenarnya. C dia adalah 0.78. Okay, sekejap C dia adalah 0.78. Ni. So kalau C, sekejap C adalah 0.78. Jadi kita faham log 10A juga adalah C. Sebab yelah log 10A kan duduk belah kanan kan. So kita dah tahu dah log 10A adalah 0.78. Maksudnya macam tu. Sama je. Dan kita nak cari nilai A. Nak cari nilai A ni sama je cara macam tadi. Awak tak perlukan log pun. Dan apa jadi pada 10, dia akan cari tuan baru. Dan cara dia sama macam tadi. So, awak boleh buat. Okey, awak boleh buat. Potong log. Ambil 10. Letak cari tuan baru. Tuan baru dia terkejut lompat naik atas. A sama dengan 10 kuasa 0.78. Macam itulah. Atau A adalah berapa? 10 kuasa tekan tanduk ni 0.78. So dapat 6.03. Ambil 2 tempat perpuluhan je. Okey, 6.03. Kalau jawapan awak hampir-hampir, contohnya jawapan sebenar adalah 6.05 contoh. Tapi awak dapat 6.03, tak apalah, betul lah tu. Hampir betul kan. So biarlah. Maka awak dapat 2 markah juga. Okey, 2 markah. So itulah awak punya cara tadi. Dan yang ketiga, soalan ketiga mana tadi? Sekejap, banyak sangat dia punya ni. Okey, cari nilai B. Okey, cari nilai B. Siapakah B? Okey, kita tengok balik dekat persamaan tadi. Kita tengok persamaan dia ni. Log 10Y sama dengan negatif log 10B. X tambah log 10A. Negatif log 10B ni adalah M. Okey, so M dia berapa? Kecerunan dia berapa? So sebenarnya kecerunan dia kita tahu. Kita boleh cari guna kalkulator juga. Shift 2. Yang tadi yang kita dah tekan mod semua tu kan. Dah dapat jawapan. Kita tekan Shift 2 dan kita pilih B. B adalah untuk kecerunan. Okey, B adalah untuk kecerunan. Awak tengok dekat sini. Pilih A untuk pintasan Y. Pilih B untuk kecerunan. Okey, B adalah untuk kecerunan. So B kecerunan. Kecerunan dia adalah negatif 0.11. So M adalah negatif 0.11. Dan awak cari negatif log 10B sama dengan negatif 0.11. Okey, ni negatif log 10B, negatif log 10B sama je dengan M dia, iaitu negatif 0.11. Awak cari nilai B, tapi sebelum tu awak nampak ada negatif kan, awak boleh potong je. Kiri dan kanan boleh potong sebab dia hilang je. Negatif dengan negatif positif, so hilang lah macam tu. Okey, so dia jadi log 10B sama dengan 0.11. Dan awak buat benda yang sama. B sama dengan 10 kuasa 0.11. Sebab log kita boleh buang. Tengok, benda sama je. Dan 10 cari tuan baru. Okey, so tuan baru dia lompat terkejut. So B adalah berapa? B adalah 10 kuasa 0.11. So dapat 1.29.
So dapatlah jawapan. Sebenarnya dalam soalan hukum linear ni, yang susah adalah cari persamaan sahaja. Tapi kalau awak tahu teknik guna kalkulator yang saya guna mod tadi tu, kan kita kan nak lakar graf kan. Kan saya dah ajar minggu lepas macam mana nak tekan kalkulator, macam mana nak guna mod. Benda tu penting sebab kita nak apply dekat dalam soalan C nanti. Nah, macam ni lah. Sekarang ni adalah soalan C. Kita apply balik siapakah pintasan Y, siapakah kecerunan, dan kita akan tarik balik nilai-nilai tu untuk cari jawapan. Sebab tu penting sangat. Kalau siapa yang datang kelas minggu lepas, memang dia tahu nak buat. Okay. So kita cek jawapan 6.03 dan jawapan akhir 1.3 macam tu lah. Boleh lah macam tu, saya terima lah. Alright, so betul dah ni 6 markah. Okay, so saya bagi dalam masa beberapa saat untuk kamu salin, dan kita akan sambung buat soalan 2 dan 3. Alright, so itu berkenaan dengan soalan pertama. Nanti saya akan go through kepada soalan kedua. Harap semua jangan tidur dan tolong fokus ya, sebab sangat penting untuk awak dapatkan 10 markah. Sebenarnya benda ni kalau awak bagi tumpuan sepenuhnya, memang awak dapat. Okay, walaupun soalan ni susah sebab baru belajar kan. Tak apa, kita baru belajar juga. Sama-sama baru belajar. Alright. So kita tengok pula persamaan yang kedua. Ini awak pegang persamaan kedua ni awak pegang. Awak kena kenal pasti siapakah log 10Y, siapakah kecerunan, siapakah kecerunan dia B sahaja. Okay, kecerunan dia B sahaja. Siapakah paksi X, siapakah pintasan Y. So yang ini awak kena tahu. Okay, sekarang apa lagi perkara yang awak kena tahu adalah menekan kalkulator untuk cari nilai A dan B dia. Yang ni. Okay, so untuk soalan 2, okay, untuk soalan 2 ni, okay, ni adalah table yang awak sepatutnya buat. Okay, kalau awak lakar graf, memang awak dah sedia dah. So ambil kalkulator awak. Okay, betulkan mode balik, mode refresh dulu mode. Okay, baru tekan mode 2 kali, rect lin. Okay, dan isikan kotak depan dan kotak belakang sahaja. Ambil 2 je, tak payah isi semua untuk memudahkan awak. Tapi untuk memudahkan lagi pelajar yang guna kalkulator baru, yang kalkulator saya kata Pro Max lah sikit. Okay, so saya akan ajarlah guna ni. So kita guna yang ni, kalkulator sama. Alright. So ni saya dah besarkan ini. Okay, so tekan mod dan 6 untuk statistik. Kita akan pilih linear. Linear adalah Y sama dengan A tambah BX. Lebih kurang je kan, macam Y sama dengan MX tambah C. So kita pilih 2. Tapi kita tak nak frekuensi ni, kita buang. Kita tekan shift menu dan kita pilih shift menu 3. Frekuensi tutup 2 lah. Kalau awak rasa tak nak tutup pun tak apa, tak ada masalah. Saya tak marah pun. So biarkan. Okay, so dia ada 2 kolom, X dan Y sahaja. Okay, so now apa yang awak nak buat adalah isi balik dia punya data dalam tu. Mana data dia tadi? Okay ni. So isi je 0.7 1 1.18 1.3 1.48 dan 1.54. Okay, next. Awak boleh tengok pada Y 0.58 0.14 negatif 0.11 negatif 0.29 negatif 0.55 dan negatif 0.66. Okay, and then awak tekan OPTN. Okay, yang ni saya ajar lah. Awak isi dulu. Lepas awak dah isi, awak tekan OPTN.
Lepas tekan OPTN, tekanlah regression. Regression dia adalah reg. So 4 lah. So akan dapat nilai pintasan Y iaitu A dan kecerunan iaitu B. So yang ini saya dah tulis siap-siap dekat sini 1.1 dan negatif 1.46. Okay, yang warna merah ni saya dah isi siap-siap. Nampak ni? Alright. So yang ini saja je sudah awak tekan sebab nak biasakan. So awak dah tulis kat sini A sama dengan 1.1, B sama dengan negatif 1.46. So awak dah nampak lah siapa pintasan Y, siapa kecerunan. Dan awak tengok terus apa soalan dia. Okay, soalan 2. Dia tanya soalan A dan B, nilai A dan B. Okay, nilai A dan B. Nilai A berada di sini. Nilai A berada di sini di pintasan Y. Okay. So macam tadi saya ajar C adalah 1.61 dan log 10A adalah C. Jadi awak just letak sahaja log 10A sama dengan 1.61 potong log. So A sama dengan 10 kuasa 1.61. So A apa? Kemudian cari pula nilai dia apa A. Okey. 10 kuasa 1.61 40.74. Alright. So awak cuba cari nilai B dia. Okey, nilai B dekat sini. B ni B sahaja tau, awak jangan keliru B dia sahaja M dia adalah negatif 1.46. Okey, kecerunan dia adalah negatif 1.46. So B adalah negatif 1.46. Siap lah, tak perlu buat apa-apa, settle. Sebab B hanyalah M, dia tak ada apa-apa log pun. Jadi awak kenapa nak cari lagi kan? Sebab benda tu dah ada. So settle lah. Kecerunan dia hanyalah B sama dengan negatif 1.46. So cukup kat situ. Ni tricky juga sebenarnya. Sebenarnya jawapan dia macam tu je. Okey, ni adalah untuk soalan C1. Okey, dan ni saya rasa awak tahu dah ni. Kalau dia tanya X sama dengan 24, so awak cari nilai Y dia. So macam ni awak kena rujuk graf lah. Contoh kat sini, dia ada bagilah X sama dengan 24. Tapi kat sini, paksi yang digunakan adalah log 10X. So macam mana awak nak pastikan dia jadi X tu adalah 24. Okey, so kalau X ialah 24, so log 10X adalah berapa? Sebab kita punya paksi bukan X lagi, kita adalah log 10X. So yang ini senang je. Kalau X tu 24, apa yang dia tambah kat situ? Dia tambah log sahaja. So tekan je log. Tekan log 24. Sebab kita punya X kan 24 kan. So tekan je log 24. Ada sesiapa angkat tangan ke? Okey. So log 24 ni awak tekan je sama dengan, dan awak akan dapat 1.38. Okey, yang ini kalau saya cakap X sama dengan 5 pun awak tekan je log 5 kan. Macam itulah contoh. So log 10X ni adalah 1.38. Kita cari graf dia. So graf dia berada di sini. Log 10X 1.38 bawa turun. Okey, bawa turun. Pelanggaran dia berada di sini. Awak tengok graf awak dan cari nilai Y dia. Kalau awak dah lakar graf, mesti awak dah cari kan. Tapi kalau awak tak lakar lagi graf, maksudnya awak tak buat apa-apa lagi lah. Awak tak tahu. Okay, so negatif 4.2 macam tu lah something. Sekejap saya tengok balik. Negatif 0.42 macam tu. So saya tulis lah. So log 10Y bukan Y tapi ni adalah log 10Y.
So kita akan dapat log 10y sama dengan negatif 0.42 macam tu. Okay, negatif 0.42. Dan seperti biasa, awak nak cari y, potong log y sama dengan 10 kuasa negatif 0.42. Y sama dengan berapa? 10 kuasa negatif 0.42. So, akan dapat 0.38 lah. Macam tu. Okay. So, nanti masa awak nak buat soalan, awak kena pastikan persamaan tu menepati seperti paksi yang dia bagi. Kalau persamaan tu tak menepati seperti mana yang dia bagi, maksudnya awak tak ni lah, akan dapat jawapan yang salah lah. Macam tadi tu kita dah settlekan persamaan, so awak dah senang hati nak cari soalan C. Cuma ni jangan confuse lah, sebab dia bukannya paksi biasa, dia adalah paksi yang boss sikit macam ni. Alright, so itu sahaja. Dan ada lagi satu soalan, soalan 3 tu, yang tu saya bagi jawapan terus lah. So yang ni awak salin je, nanti soalan 3 tu pun saya bagi jawapan. Dan nanti homework, saya nak awak buat soalan nombor 4 sahaja. Nombor 4 tu memanglah sahaja kan saya sebut, tapi nak kena lukis graf lagi, nak kena buat plot lagi. Yang tu awak kena faham pada minggu lepas lah apa yang kita belajar. Kalau awak datang kelas awak tahu, tapi kalau awak tak datang kelas, ataupun awak datang tapi awak tak dengar, memang awak tak tahu. Jadi awak kalau rasa terlupa, rujuk balik video minggu lepas. Okay, rujuk balik video minggu lepas. Tapi kalau betul-betul dah faham, tak payah rujuk pun awak dah boleh buat. Tapi kalau awak rasa nak confirm jawapan awak betul ke tak, awak boleh PM saya. Adakah jawapan saya ni betul? Okay, so ni awak salin dulu. Okay, salin dulu. Dan nanti soalan 3 tu saya akan bagi jawapan. Awak salin. Lepas tu ambil kehadiran dan kita akan habiskan kelas. Ingat hukum linear ni awak jangan pandang rendah, sebab awak kena jawab. Tak boleh lari daripada soalan. Memang dia akan keluar. Okey, so ini adalah persamaan dia. Ini soalan 3 So awak salin je. Sekejap, ada lagi yang tak sempat salin ke? Sekejap, saya bagilah dalam seminit. Okey. So kita tengok pada soalan ni. Sama-sama kita tengok. So ini adalah persamaan yang kita dapat tadi. Kita dah bentukkan dia. Y sama dengan MX tambah C. Dan sekarang kita nak tahu berapakah A dan berapakah B dia. So dalam ni saya tak nak lama-lama. Saya just ambil je daripada soalan. So, daripada apa yang saya tekan kalkulator tadi, saya dapat 2.86 dan negatif 3.72. Okey. So, nanti awak kena ingat macam mana nak tekan kalkulator tu. Saya dah tunjuk yang tadi. So, awak tak perlu, awak boleh tanya kalau awak tak ingat. So, just salin je benda ni. Okey. So, seterusnya awak tengok. Soalan dia nak adalah dengan menggunakan graf DB. Ini soalan tadi. Dengan menggunakan graf DB, cari nilai H dan K. Oh, dua je. Alright. H dan K. Okay. First, awak tengok. Awak nak cari H dan K. Awak mulakan dengan H dulu. Sebab kalau awak tengok dalam persamaan tengah-tengah ni, dia ada dua huruf. Macam mana awak nak cari dua huruf dalam masa yang sama? So, pastikan awak cari satu huruf dulu. Yang mana ada satu huruf.
Okey, 1 per H yang ada satu huruf. Jadi di sini awak selesaikan dulu. Siapakah 1 per H? 1 per H ni adalah pintasan Y ataupun C. Dan kita tahu C adalah 2.86. So kalau kat sini C ialah 2.86. So 1 per H sama dengan 2.86. Yang ni lagi senang, tak payah tekan kalkulator sangat. Sebab apa? Sebab jawapan dia akan jadi senanglah awak tekan. Ini awak tekan sikit-sikit je kalkulator. So 1 per 2.86 sama dengan H. Sebab apa tau? Sebab H bahagi pindah jadi darab. Okay, nanti awak confuse kan. So saya buat macam ni lah. Sekejap. 1 per H sama dengan 2.86. 1 sama dengan 2.86 H. H sama dengan 1 per 2.86. Macam tu. So H adalah berapa? Okay, ni adalah ungkapan biasa sahaja. Tekanlah kalkulator sikit-sikit je. 1 per 286. 0.35. 0.35. Yang ni nampak simple pula. Simple. Okay, ni nampak simple sebab dia tak ada log. Alright, so next K. Dia nak cari nilai K. Okay, so tengok apabila awak dah dapat H, so awak cari K. K adalah di tengah-tengah. So siapakah duduk di tengah-tengah? Kalau kita belajar, Y sama dengan M X tambah C. So yang tengah-tengah ni adalah M. Okay, jadi M adalah B. So M adalah negatif 3.72. Okay, ambil daripada B ni kecerunan. Ini kecerunan. Ni pintasan. So awak dah dapat, awak terus je cari. Okay, so cari dia punya nilai. K per H sama dengan negatif 3.72. Sebab K per H tu adalah kecerunan. Tengok balik dekat persamaan K per H. Okay, so nanti H ni awak dah dapat tadi, awak ganti je. K sama dengan 0.35 sama dengan negatif 3.72. So awak dah dapat K lah. K sama dengan berapa? So pindah dia jadi darab. Okay, 0.35 darab dengan negatif 3.72. So dapat negatif 1.3. Saya rasa ni soalan direct kot. Soalan direct ni awak boleh nampak lah. Kenapa pula iklan ni? Sekejap saya cek jawapan. Sekejap soalan 3. Okey, salin. So saya ucapkan good luck untuk awak buat soalan nombor 4. Pastikan awak gunakan apa yang saya dah terangkan pada minggu lepas dan minggu ni. So apa yang awak kena tahu adalah cara menekan mod untuk cari pintasan Y dan kecerunan. Seterusnya, awak kena isikan jadual dengan nilai yang betul. Okay, so yang itu saya rasa yang paling senang minggu lepas yang saya dah explain. Okay, next, untuk minggu ni, kesimpulan yang saya nak bagi tahu adalah awak kena pastikan persamaan yang diberi dalam soalan tu membentuk YMX tambah C. Okay, macam ni, YMX tambah C. Tapi pastikan Y dia dan X dia mengikut paksi yang digunakan dalam graf. Macam mana awak nak tahu paksi yang digunakan dalam graf tu macam mana? Okey, dalam soalan memang dia dah bagi tahu. Contoh dalam soalan 4 saya bagi bocor sikit. Plot graf XY melawan X kuasa 2. So dah nampak paksi Y adalah XY, paksi X adalah X kuasa 2. Jadi, untuk membentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C, awak kena pastikan Y ni ada X. Okey, Y tu ada X. Macam mana nak adakan X?
darab dengan X je, apa susah? Sudah ada dah X tu. Senang kan? So nanti cipta persamaan yang menjadikan dia sama dengan part C. Okay, good luck untuk samakan persamaan. Dan awak boleh cari nilai akhir C dia di. So itulah soalan nombor 4. Pastikan awak rujuk balik sebab soalannya ada 10 markah. Alright, so saya nak ambil kehadiran. Okey, jangan lupa untuk isi kehadiran dalam form sebab kalau awak tak isi, kira awak tak adil lah. Dan saya anggap awak tak memberikan komitmen. Kalau awak ambil kehadiran, maksudnya awak beri komitmen daripada awal sampai akhir kelas. Alright, so lepas habis isi, saya nak pesan untuk exam, saya dah buat kajian untuk admit dengan mat. Kalau awak belajar yang mana saya ajar, yang saya ajar ni sebenarnya bukannya ikut topik, tapi ikut kepada format exam. Okay, format kamu exam. Kenapa saya ajar ikut format kamu exam sedangkan kamu tak belajar lagi? Sebab saya nak biasakan kamu dengan soalan-soalan yang macam ni. Sebab bila kamu buat soalan yang macam ni, dah terbiasa, dekat soalan exam nanti dia keluar benda yang sama. Faham tak? Dia akan keluar benda yang sama dan kamu terbiasa buat soalan. Biar sekolah ajar kamu topik by topik, dan biar saya ajar awak semua ikut format dia. Jadi benda tu akan bercantum dan awak akan terbiasa. So tak perlu risau. Nanti kalau ada exam kat sekolah dia orang buat ke, just bagi tahu je tarikh bila dan saya tak akan ganggu awak waktu exam tu. Alright? So itu sahaja daripada saya kelas malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.